Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Farida Yu dan hari ini saya akan ceritakan mengenai filem yang saya paling suka sekali, iaitu Bunuhan. So, let's go. Anyway, selamat datang ke channel Sembang Wayang. Sebelum ceritakan mengenai filem Bunuhan ni, saya nak ceritakan mengenai diri saya dulu. Syok sendiri. Macam mana saya boleh terjebak dan tersuka filem Bunuhan. Termulakan dengan zaman saya remaja dulu. Waktu filem Kami keluar, kawan saya ajak pergi tengok wayang dekat Pawagam. Lepas saya tengok filem Kami tu, saya macam suka gila lah kan dengan filem Kami tu. Balik-balik tu, saya cari pelakon-pelakon tu punya profile lah, apalah kan, latar belakang. Kita buat aktiviti stalking tu. Jadi, saya pun terjumpa Zahira Azim punya Facebook. Bila saya jumpa Zahira Azim punya Facebook, saya pun buka lah Facebook dia. Dan saya suka isi kandungan Facebook Zahira Azim. Saya rasa ianya adalah disebabkan Zahira Azim pandai menulis. Kemudian kan zaman dulu tak ada Instagram, tak ada Twitter, tak ada TikTok. Itu semua medium-medium zaman sekarang. Zaman cerita Kami dulu ada Facebook dan juga blog. Jadi dekat Facebook Zahira Azim tu dia ada link kepada blog dia. So saya pun tengoklah blog dia. Dan saya suka. Saya suka membaca penulisan yang Zahira Azim tulis. Jadi kiranya saya suka Zahira Azim bukanlah disebabkan bakat lakonan dia sahaja, tapi disebabkan penulisan dia. Dan lepas tu dia ada keluarkan buku puisi Bogel Menuju Tuhan. Buku tu pun saya beli. Melalui blog Zahira Azim, saya tahu pasal filem Bunuhan. Semasa filem Bunuhan keluar, saya masih tak suka filem lagi sebenarnya waktu tu. Waktu tu saya pelajar, jadi saya suka study. Nak dijadikan cerita, tahun kedua, ketiga, keempat kot. Saya tak ingat lah tahun keberapa. Saya study banyak subjek yang macam saya tak suka. Macam saya tak suka study account, saya tak suka study matematik, math, kalkulator, bla 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 bla, semua berkaitan dengan matematik tu semua saya tak suka. Jadi bila saya stres, saya tengok filem dan semenjak itulah saya suka filem. Tapi hakikatnya sebelum tu saya tak suka filem pun. Jadi waktu filem tu keluar, saya macam tak ambil kisah sangat pun. Filem apa yang keluar kat Pawagam, nantak lah kan. Saya peduli apa, saya pelajar, saya tak ambil kisah langsung pun pasal filem dan sebagainya. Satu hari tu saya baca post Zahira Azim, dia cakap mengenai betapa Bunuhan ni masih berbekas dalam hati dia disebabkan hubungan antara adik-beradik tu, adik dan abang yang mempunyai pertalian darah dan sebagainya. So actually saya ingatkan filem tu macam filem yang dia tonton. Tapi rupanya dia buat lagi satu poster Bunuhan. Kan poster Bunuhan tu kan memang gambar dia kan, gambar Zahira Azim. So saya macam baru tahu bahawa Zahira Azim yang berlakon dalam filem tu. Dan walaupun poster tu dah keluar, saya macam tak ambil kisah sangat pun sebenarnya pasal filem waktu tu. Dan waktu tu pula saya masih marhain. Sekarang pun sebenarnya masih marhain lagi. Dan juga dulu kalau macam saya tak ada kawan nak pergi tengok wayang, saya tak tengok wayang punya. Dia bukan macam sekarang kan. Sekarang saya macam minat gila wayang, saya sanggup pergi seorang-seorang. Kemudian nak dijadikan cerita, saya balik daripada study, balik-balik bapak saya cakap dengan saya tu ada CD baru beli. Dulu zaman yang DVD player tu, bapak saya selalulah beli CD-CD tu semua. Bila saya tengok je dekat dalam almari tu, ada cerita Bunuhan. Saya macam, oh my god. Saya macam happy gila. And actually, saya suka Zahira Azim. Kalau ikutkan macam family saya, semua tahu yang saya minat Zahira Azim. Saudara saya semua tahu saya minat Zahira Azim. Kawan saya yang dulu-dulu semua tahu saya minat Zahira Azim. So, dia macam terlampau obvious. Tapi saya bukanlah minat Zahira Azim yang macam semua benda yang sampai kalau artis tu jual, kita rasa nak beli. Tak. Macam sekarang ni kan, saya dah tak mengikuti perkembangan Zahira Azim sangat pun sekarang ni. Tapi filem tu pun saya tengok. Macam hari tu filem One Tu Jaga, saya pergi tengok. Sekarang kan dia keluarkan baju bobisan lah, lepas tu dia buat rak tu semua. Saya tak adalah beli, marhain lagi kan, tak mampu lagi. Anyway, itulah, masih lagi
masih lagi mengikuti perkembangan beliau sebenarnya. Okay, so kita berbalik semula kepada filem bunuhan. Bila saya dapat je movie tu, saya pasang lah dekat DVD player. So saya tengok dekat TV. Saya tak faham. So saya geram. Jadi saya ambil CD tu, saya tengok kat laptop. Saya ambil CD tu, saya buka kat laptop saya tengok kali kedua. Pun tak faham lagi. Buka lagi kali ketiga, tengok. Pun tak faham lagi. Kali keempat, kali kelima, 6, 7. Saya tak ingat berapa kali dah saya tengok semata-mata untuk fahamkan jalan cerita. Saya tak faham. Tapi pelik tak pelik sebabnya walaupun saya tak faham, saya masih sanggup untuk menonton filem bunuhan tak adalah berpuluh kali macam nipu benar kan, berpuluh kali. Saya tengok banyak kali untuk fahamkan. Tapi saya tak faham. Tapi dia jadi filem favourite saya. Pelik tak pelik? Okay? Dan sekarang, saya faham kenapa saya tak faham filem bunuhan suatu ketika dulu. Ianya adalah sebab filem bunuhan tak ada subtitle bahasa Melayu. So kenapa tak ada subtitle bahasa Melayu? Sebab bukan semua orang Malaysia faham bahasa English dan bahasa Kelantan. Aku rasa sangat happy bila Abang Sabi Yunus sekarang buat cerita yang ada kaitan dengan Kelantan dan dia ada subtitle. Kadang-kadang kan macam ada ayat-ayat dorang, ada perkataan dorang yang kita tak faham. Jadi benda-benda tu lah. Tapi sekarang nasib baik lah bila aku tengok cerita Kelantan macam aku okay, aku boleh faham lagi. Tapi kalau dulu aku tak faham, even bahasa English pun. Dulu UPSR, aku ni tak ada pandai sangat, tapi aku ni budak kelas depan lah. Tu nak ambil keputusan UPSR, cikgu bagi tahu keputusan tu berapa. So cikgu panggil budak ni bla 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 5A. Budak ni bla 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 4A 1B. Yang ni bla 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 4A 1B. Yang tu bla 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 5A macam tu. So aku pun tunggulah giliran aku kan. Okay, duduk sekejap. Sekali cikgu panggil nama aku, Farah Idayu. Aku pun bangun lah nak ambil result kan. Sekali cikgu cakap, keputusan Farah Idayu ni pelik sikit Aku pun dah kenapa pula keputusan aku pelik. Part A1C. Aku macam dah kenapa aku dapat C pula ni. Lalas lah aku tengok 1C tu apa, bahasa English. Dulu waktu aku muda remaja dulu ambil MUET test, ya Allah, aku macam apa benda yang aku tengah dengar ni, apa benda yang diorang tengah mencarut ni, aku pun tak faham. So MUET aku pun dapat berapa je, tak salah aku dapat 3 kot. Orang lain dapat 4, dapat 5, dapat 6. Aku dapat 3. So aku tak faham sebenarnya bahasa English ni dulu. Orang lain kan macam maybe boleh faham, tapi aku tak faham bahasa English. Dulu. Sekarang nasib baik aku boleh faham. Kadang-kadang kan Malaysia ni sound orang tak adalah sedap mana kan. Kita pun kadang tak dengar, tiba-tiba muzik je macam bah macam tu. Tapi dia punya suara macam halus sangat. So kita terpaksa kuatkan suara tu kan. So elok lah kalau ada subtitle sebenarnya daripada tak ada subtitle langsung. So saya sarankan letaklah subtitle. Lebih-lebih lagi subtitle bahasa Melayu lah. Okay, sebab orang Malaysia ni ada yang tak faham bahasa English pun. Aku tengok filem ni dan aku dah boleh faham mengenai cerita ni. Tapi itulah, dia mengambil masa yang sangat lama untuk saya fahamkan filem ni. Dan Alhamdulillah, walaupun filem ni mengambil masa yang sangat lama untuk saya fahamkan, saya masih lagi favourite filem ni. Saya tak tahu kenapa filem ni jadi favourite saya. Bukan sebab Zahira Azim lah. Bukan. Baik, jadi sekarang kita pergi kepada bunuhan. Pengarah bagi cerita bunuhan ni adalah Dan Said. Pelakon Zahira Azim, Namron, Faizal Hussein, Pekin Ibrahim, Amirul Afendi, Bron Palare, beberapa pelakon lain lah yang saya terlupa sebut nama kot. Tapi bagi saya diorang semua hebat-hebat. Tak salah saya, pelakon ni ada yang diambil oleh Dan Said melalui teater macam tu. So theater is a good place untuk menemukan orang-orang yang berbakat. Pasal cerita bunuhan, aku malas nak ceritakan pasal sinopsis cerita ni sebab
Aku rasa maybe korang tahu kot cerita ni pasal apa, ataupun kalau korang tak tahu pergi tengok. Tak pasti sekarang dekat mana dah filem ni. Hai tu keluarkan dekat Netflix, tapi baru-baru ni aku tengok tak ada pun dekat Netflix. Tapi sebabkan aku dah banyak kali tengok filem ni, jadi aku macam dah boleh ingat jalan cerita dia. Filem ni sama juga macam filem lain. Awal tu dia menceritakan mengenai watak bagi watak Zahira Azim yang memegang watak sebagai Adil, ataupun kalau dalam gelanggang panggil Bunga Lalang. Dia adalah seorang pemain gocoh lah. Ilham dilakonkan oleh Faizal Husin. Adalah seorang pembunuh upahan. Baka yang dilakukan oleh Pekin adalah seorang anak yang pada awalnya bekerja dekat bandar, kemudian balik ke kampung semata-mata nak jaga bapa dia. Wan Hanafisu yang memegang watak sebagai Pok Eng, iaitu bapa kepada 3 orang yang saya sebut tadi tu. Ilham yang dipegang oleh Faizal Husin berkawan dengan Deng, iaitu Bron Palare. Muski, kalau dalam gelanggang dia panggil sebagai kuda hitam, yang wataknya dipegang oleh Amirul Afendi, menjadi kawan kepada Bunga Lalang ataupun Adil. Watak Namron yang memegang watak Pok Wah, dia dikatakan macam penjaga macam tu, ataupun orang yang ambil berat pasal Adil. Hushairi Husin yang memegang watak Jolok, menjadi orang yang sentiasa bekerjasama dengan Baka. Jadi kat situ kita dah tahu dah watak-watak dia. Sorry aku punya video ni memang akan banyak spoiler lah, sebab aku bukan nak cerita review pasal cerita ni, aku nak cerita pasal cerita itu sendiri. Jadi sekarang saya akan pergi kenapa saya suka sangat dengan filem bunuhan ni. Okey, pertama sekali lah, cara dia memulakan cerita dan juga mengakhirkan cerita. Aku suka sebab dia macam sekala beginning, sekala ending. Permulaan cerita ni sebenarnya adalah ending kepada cerita ini. Permulaan adalah pengakhiran dan pengakhiran adalah permulaan. So dia macam circle lah, dia macam circle. Aku suka tengok filem yang lain daripada lain. Bila awal-awal cerita, dia dah menceritakan pengakhiran weh. Dia tak ceritakan mengenai climax cerita tu. Dia menceritakan pengakhiran. Apabila menceritakan pengakhiran, maknanya ada message yang dia nak sampaikan lah. Tapi actually kan, aku still tak faham message dia apa. Tak faham. Sebab kedua, kenapa aku suka filem ni adalah disebabkan politik. Politik ni diwujud daripada zaman dulu lagi. Daripada zaman Yunani dulu macam tu lah. Kata asasnya adalah polis. Okey, polis ni membawa maksud pengaturan masyarakat. Kat negara Arab pula, siasah. Siasah ni membawa maksud mengurus tadbir dan memerintah mengikut syariat Islam. Maksud politik dalam kamus Dewan pula adalah ilmu pengetahuan berkenaan cara pemerintahan, ilmu siasah dan juga ilmu kenegaraan. Kalau ikutkan, politik ni dia sebenarnya bagus tau, sebab dia mengatur hidup manusia supaya lebih bersistem dan tersusun. Politik ni menyebabkan terwujudnya undang-undang, dan juga politik ni menyebabkan manusia boleh mengawal tingkah laku lah, macam jenayah tu semua kan, kita boleh kawal melalui politik apabila undang-undang ni terwujud lah. Tapi kita ni sebagai manusia, kita tak boleh lari tau daripada politik, sebab bak kata orang Yunani dululah, di mana ada manusia, di situ ada politik. So maknanya kau ke mana-mana kau pergi, kau kena hadap dengan politik juga. Jikalau pada awalnya politik ni adalah baik, ianya boleh jadi tak baik jikalau mereka yang menguruskan politik ni lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri berbanding kepentingan masyarakat ataupun kepentingan rakyat. Jadi, disebabkan itu, walaupun politik ni pada awalnya baik, dia boleh jadi tak baik, dan disebabkan itu wujudnya perkataan berpolitik. Berpolitik ni maksudnya apabila kita mengambil sesuatu isu ataupun mengambil sesuatu perkara dan kita sentiasa mempolitikkan benda tersebut. Contohlah aku bagi, kat office ada je kaki bodek lah, kaki kipas lah, kaki ampu lah, kaki-kaki inilah yang selalu menjadikan kerja-kerja dekat office tu, dia dah jadi tak urusan kerja, dia jadi politik tau. Jadi, kenapa aku cakap filem ni dia ada politik dia? Kalau ikutkan politik negara, dia kena ada diplomasi kan? Dia kena ada negotiation. Dalam filem ni pun ada. Aku sangat suka apabila watak Baka dan juga watak Jolok sentiasa
membakar dan juga menjolok orang-orang sekeliling dorang untuk dorang dapatkan apa yang dorang nak. Dorang menggunakan tipu muslihat bila berjanji kepada awang sona untuk tamatkan hutang dia, tapi dorang tak tamatkan pun hutang dia. So aku suka tipu muslihat yang macam tu. Belot membelot, Muski kawan kepada si Bunga Lalang ni, akhir sekali dia belot. Aku sangat sedih. Tak sangka orang yang sebelum ni bawa lari kau punya jauh dekat dalam paya tu daripada kena bunuh oleh orang lain, tapi disebabkan duit dia sanggup membelot. Kesian okay. Dan lagi satu, acara rebut merebut. Dalam parlimen kan suka kan rebut kerusi kan. Padahal kalau aku pergi holiday dengan family aku selalu juga rebut kerusi. Selalu kalah. Tapi dalam parlimen tu tak tahu macam mana diorang boleh menang rebut kerusi. Tapi itulah acara rebut merebut wujud dalam filem ni, iaitu rebut tanah. Aku suka cara bakar dan jolok ni nak merebut tanah tersebut. Tanah bukan tanah dia, tanah orang, tapi ada cara lah. Dia kena ada cara dia. Kita pergi kepada sebab ketiga kenapa aku suka filem ni. Sebab ketiga adalah ayat-ayat yang digunakan dalam filem ni. Dialog dia aku boleh ingat tau. Dialog dia, walaupun aku bukan orang Kelantan kan, tapi aku boleh ingat sebenarnya dialog dia. Ayat yang aku paling suka lah, watak Adil bila jumpa dengan Bakar. Lepas Bakar tanya, mu tu patoh-patoh toleh. Lepas tu Zahiri Azim balas, patoh toleh boleh pulih, mu tu patoh semangat orang. Tu ayat tu aku paling ingat lah. Paling ingat sampai sekarang aku ingat ayat tu. Tu ayat paling sedap lah yang aku rasa dalam cerita ni. Ayat kedua yang aku suka, ayat bila Bakar suruh jolok tu racunkan awang sona. Ayat dia macam ni. Padi tu pun kadang-kadang tak menjadi. Ikan pun itu juga. Satu aku suka. Lepas tu ada juga scene berapa minit je selepas tu Adil ada cakap, tolong gapo, tolong punuh. Dan ayat yang lagi satu aku suka, bila Ilham jumpa dengan Deng. Lepas tu dia bagi dia punya sabit tu. Sabit kan? Ke kerambit lah. Lepas tu Deng tu tengok kerambit tu. Lepas tu dia macam cakap, besar hak aku, tajai hak aku. So ayat tu aku suka. Itu adalah antara ayat-ayat dalam filem ni yang menjadi kegemaran aku. Okay? Jadi itu adalah sebab ketiga kenapa aku suka filem ni. Dan aku rasa sebab keempat aku boleh cakap vibe dia kot. Aku suka filem yang vibe macam ni. Macam series Hilang, macam series Mandatory lebih kurang. Aku suka lah. Aku memang kalau dapat tengok cerita Mandatory tu, memang sampai sekarang lah aku tengok drama Hilang, series Hilang dekat View tu pun aku tengok ni, aku suka. Aku rasa dia punya vibe lebih kurang macam tu dan aku suka. Sebab kelima kenapa aku suka filem ni, aku rasa filem ni badass. Filem Bunuhan adalah filem pertama yang aku tengok Pekin Ibrahim berlakon, dan aku sangat sukalah sebenarnya cara dia membawa watak tu, sebab memang nampak macam orang jahat. Dia macam psycho, tapi dia tak menunjukkan dia psycho tau. Ada cara dia untuk berdiplomasi, ada cara dia untuk dia menjadi licik. Watak dia memang nampak macam orang jahat. Dan watak Ilham aku suka sebab dia yang sabit dia tu, dia bunuh orang. Bila dia buat macam tu kan, aku suka bila dia bunuh orang, nampak macam aku suka gila bila dalam filem dia buat cara pembunuhan macam tu. Aku suka. Watak Jolok, watak Jolok paling mantap aku paling suka watak Jolok sebab watak dia memang patut ada. Kalau korang buat filem politik kan, watak Jolok memang paling best sekali. Sebab watak dia yang macam orang suruhan, tapi bukan orang suruhan yang macam mengikut je, yang macam bodoh-bodoh macam tu tau. Tapi orang suruhan yang ada colour, yang ada karakter, yang ada sebab kenapa dia nak buat semua benda tu. Aku suka watak Jolok. Aku sangat suka watak Jolok. So aku rasa itu dah habis pasal kenapa aku suka filem ni. Tapi dalam masa sama aku nak bagi tahulah antara sebab kenapa filem ni masih lagi menjadi ketidakfahaman bagi aku. Bila aku dah faham cerita ni sekalipun, ada benda yang aku tak faham.
Contohnya, watak kanak-kanak dalam filem ni kan, watak yang semangat, poeng yang tak boleh keluar daripada badan dia tu, aku tak faham kenapa dia masih wujud sampai ke akhir. Persoalannya ialah, jikalau budak kecil tu adalah semangat, poeng yang tak lepas daripada badan dia, macam mana si bakar tu boleh nampak budak kecil tu? Tu aku tak faham. Lepas tu, kalau betul dia ada semangat ataupun saka sekalipun kepada poeng, bukan kepatutnya waktu poeng tu dah mati, dia pun ikut mati juga. Itu yang aku tak faham. Aku tak faham watak budak tu je. Watak isteri dia, Mek Yah tu, aku faham. Dia kan macam berbeza sikit. Dia pandai ubah orang. Dan dia pun tak nak jadi macam orang lain. Sebab dia kata dia tak nak semadikan dengan tanah. Aku tak ingat ayat dia macam mana. Yang akhir-akhir tu, yang waktu dia bercakap duduk terseleput, tengok budak kecil tu kan. Kan dia ada cakap, dia tak nak jadi macam orang lain. Sebati dengan tanah tu. Kiranya dia tak nak mati, kemudian cerita dia habis kat situ. Tapi dia nak dia masih hidup dan orang masih bercerita pada dia. Kiranya dia nak jadi abadi. Tapi kau tak boleh lah, sebab manusia sifat dia tak abadi. Apabila dia nak menjadi sesuatu yang abadi, apa yang dia boleh buat adalah menjadi satu makhluk yang manusia tak nak jadi. Dia jadi buaya. So aku faham, aku okey dengan watak Mek Yah. Cuma aku tak faham dengan watak budak kecil tu. Tu je. Itu persoalan yang daripada dulu sampai sekarang aku tak faham. Lagi satu kan, zaman tu macam mana dia boleh buat yang ekor perempuan tu ada ekor buaya lah, yang ekor Mek Yah tu. Macam mana boleh diorang buat boleh nampak ekor dia, ekor buaya? Aku macam, wow, a very good technology back then. Okay. Dan akhir sekali aku rasa, bila aku perhatikan lah daripada awal sampai akhir cerita ni, ianya lebih kepada kerakusan dan ketamakan manusia. Bakar menjadi tamak dan juga rakus sehingga sanggup membunuh ahli keluarga dia sendiri semata-mata untuk dapatkan tanah untuk buat projek dan sebagainya. Termasuk juga Muski yang sanggup membelot kawan dia sendiri, walaupun kawan dia tu macam dah lama kot kawan kan. Sanggup membelot semata-mata untuk dapatkan duit membantu mak dia. So kiranya dia dalam keadaan terdesak. Sama juga dengan watak Deng yang akhirnya sanggup berpihak kepada Bakar dan membunuh kawan dia sendiri juga. Dan watak Jolok yang menjadi tamak dan haloba sehingga sanggup menjadi orang kanan kepada Bakar. So aku rasa filem ni pasal ketamakan, pasal haloba. Tu mesej utama yang dia nak sampaikan lah aku rasa. At the end of the day still, sekejap. Maksudnya, filem ni nak ceritakan pasal evil still winning at the end of the story. Kan? Aku rasa lah. Lepas aku rasa macam, awal tu aku tak nampak mesej je, tapi tiba-tiba sekarang aku rasa macam mesej dia adalah, tak kira kau buat macam mana pun, kejahatan yang akhirnya akan menang. Oh ya kot. Yelah. Pun sekarang aku rasa macam lah, mesej dia adalah kejahatan tetap akan menang. Betul lah kan? Okay. Nice. Lagi satu aku suka pasal filem ni kan, setiap kali aku tengok pasal filem ni, dia akan macam, rupanya dia dah kenal daripada awal. Sebab ni ke dia belok orang ni. Dia mesti ada faktor pada setiap kali aku tengok cerita ni. Dan sekarang bila aku ceritakan mengenai filem bunuhan ni lagi, dan aku masih lagi macam, sebab tu aku rasa mesej dia lah, maybe kejahatan tetap akan menang di akhir cerita ni. Lagi satu aku nak cakap, sebenarnya kan pelakon dalam filem ni kan, diorang tak ada satu masa pun yang diorang tak bermandi peluh. Aku akan tengok filem ni kadang-kadang dengan family aku macam tu lah. Tapi ada yang akan cakap, diorang tak rimas ke yang peluh-peluh tu. Aku tak rimas tengok peluh diorang. Tapi sebenarnya aku akan rimas kalau peluh tu ada dekat badan aku dan aku terpaksa pakai baju dalam keadaan berpeluh macam tu. Sebab aku suka macam pakai baju dalam keadaan yang tak basah. Tapi dalam cerita ni, kalau aku tengok pada awal sampai akhir diorang sentiasa basah peluh. Bagi setengah orang menggelikan lah. Macam aku tak ada masalah. Aku memang suka filem macam ni. Macam cerita Pirates of the Caribbean kan. Adalah orang dalam keluarga aku yang macam cakap, filem ni menggelikan. Filem Pirates of the Caribbean
Filem box office. Filem yang Jack Sparrow menggelikan. Weh, aku suka ke filem tu. Kira macam waktu yang The Kraken tu yang keluar lendir tu kan. Kalau tak suka, aku cakap weh, filem favourite aku. Tak apalah, kalau tak suka nak buat macam mana kan. Tak boleh cakap apa. Lagi satu, aku rasa tak ada lagi filem yang orang-orang ni kena masuk paya macam tu. Kalau kau masuk paya kan, kau mesti akan fikir pasal pacat lah, pasal ular lah, pasal buaya lah. Tapi dalam filem ni macam kau lantak kau lah, harung lah. Jadi itu je. Buat masa sekarang aku rasa macam dah panjang gila keterangan aku mengenai filem ni. Terima kasih kerana mendengar rintihan hati saya mengenai filem bunuhan ini. Sekian, terima kasih. Bye.